Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Hingga ayat-ayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, serang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, nikmat dapat mengenal Allah dari Allah, dan nikmat yang paling besar adalah Allah memberikan kepada kita kurniaan hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi hidup ni tadi adalah nikmat yang paling besar. Kalau yang lain tak dapat pun tak apa. Kalau kita faham ni. Sebab hidup tu sendiri yang menceritakan yang maha hidup tu Allah. Jadi hidup tu, dengan hidup tu jadi maka terjadi syurga, terjadi neraka, terjadi semua. Jadi hidup tu lebih mustahak daripada syurga. Kalau syurga dihidangkan berbagai-bagai nikmat yang tidak mampu kita nak hitung nikmat di dalam syurga tu, tapi kita tak hidup, ada berguna tak? Jadi hidup tu lebih mustahak ke atau syurga? Kita sering nampak sesuatu itu berharga di hidup kita. Sebenarnya kita salah setting. Kita setting dalam hidup kita, engkau hidup aja, hidup tu engkau. Ya Allah, aku bukan memiliki hidup ni engkau. Itu yang paling nikmat daripada segala syurga, segala nikmat. Setting kan situ. Untunglah kita kalau kita dapat duduk setting kat situ. Macam mana Rasulullah SAW dah setting gitulah. Allah di nombor satu kan, sebab dia faham. Jadi apa pun sekian alam ni tak menggugat. Nabi Isra' Mi'raj pergi tengok syurga, pergi tengok macam-macam keadaan. Semuanya Nabi dah tahu dah nikmat besar mana pun. Tapi tetap juga Rasulullah dalam hati, Rasulullah tetap Allah yang lebih segala-gala tadi. Tak masuk dalam hati Nabi. Sebab dah faham segala-gala paling beruntung adalah kita ni, hidup kita merasakan Allah tu lebih best, lebih manis, lebih daripada nikmat pandangan apa pun tak boleh lawan. Makna kita dah merasakan yang adanya Allah. Setting, ajar diri kita, ajar suami kita, ajar isteri kita, ajar anak-anak kita, ajar siapa-siapa pun, itulah sebenarnya yang dikatakan ilmu yang paling tinggi yang Nabi kata adalah ilmu mengenal Allah. Kerana ilmu mengenal Allah, dia bukan dapat ilmu pelajaran, tetapi dia mendapat nur. Jadi yang paling tinggi atas segala ilmu, segala banyak ilmu, nur. Itu Imam Junaid kata, bagi tahu, iaitu ilmu yang betul-betul paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Kerana ilmu mengenal Allah dapat nur Muhammad, dapat nur Allah. Bila dah ada nur Allah, ada nur Muhammad, ilmu yang hebat-hebat, marifat tinggi pun akan datang menyerah kepada kita. Itu tadi. Allah tu akan mencurahkan ilmu-ilmu yang di sisi Allah pada orang yang dah kenal diri, kenal Allah, hilang akuan dirinya. Maka Allah akan downloadkan. Bukan saya kata, saja kata jangan belajar Quran, jangan belajar hadis, kita terus. Bukan maksud saya gitu. Maksud saya menombor satukan kenal tu dulu, baru nanti engkau ambil apa semua jadi manfaat.
segunung ilmu tapi engkau tak dapat kenal diri, kenal Allah, kau tak dapat kekuasaan daripada Allah. Segenggam kekuasaan daripada Allah kau tak dapat. Jadi ilmu yang ada pada diri kau tidak bermanfaat kerana kau tak dapat menyalurkan ilmu itu menerusi nur. Kerana ilmu yang paling sejati, yang paling tinggi adalah ilmu yang berunsur nur. Kerana nur ni akan sentiasa nak membagi-bagikan di sekalian alam. Jadi itu ilmu yang manfaat. Kita dapat rasa itu bahagia dengan Allah. Apa bahagia tu? Hilang rasa ada keakuan diri. Itu ilmu yang Rasulullah SAW bawa dan juga Rasulullah SAW nakkan umat dia dapat. Ni saya cakap tadi. Yang banyak dah dilupakan. Hendak pula lagi orang-orang Yahudi ni, Zionis ni, dia belajar daripada guru dia Dajjal dan Dajjal belajar daripada Iblis. Dia kata nak tundukkan manusia, jangan bagi, terutama orang Islam, jangan bagi dia kenal Tuhan dia. Jadi strategi dia tu sejak kejatuhan Osmaniyah dah berjalan lancar susunan dia punya rancangan orang Yahudi ni tadi. Berjaya dah banyak orang Islam kita yang tinggi ilmu tapi masih lagi hawa nafsu dia amarah sebab tak kenal Allah. Dia gunakan ayat-ayat Quran, dia gunakan tadi hadis-hadis Nabi, dia gunakan untuk menutupi tembelang atau busuk tembelang tu tadi dia nak sembunyikan. Dia sembunyikan busuknya tembelang akuan diri tu tadi. Bau tembelang. Pernah bau apa ni? Minta maaf, telur tembelang tu kan? Punya kita benci tu dengan hidung-hidung kita tarik sekali punya benci tu. Punya bau. Itu tadi. Malakat. Itu tadi. Jadi gitulah kita ni bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita sembunyikan bau busuk tembelang, telur tembelang tu tadi. Kita biarkan busuk tu tapi kita rasa macam orang tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tutupi dengan ayat-ayat Allah, kita tutupi dengan hadis-hadis Nabi. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Belajar tapi buangkan dulu dalam tu tadi. Najis tu tadi. Bau tu. Sebab bau tu kau tak boleh sembunyikan, Allah tahu. Kau boleh tipu orang tapi orang boleh bau kan. Bila bau tu nanti akan timbul lah. Nanti penglihatan kau tu nanti penglihatan yang merosak. Penglihatan kau jadi fitnah. Jadi pendengaran kau pun jadi pendengaran yang dengar. Orang tu cakap baik tapi masuk kat telinga kau tak baik. Itu ciri-ciri bila orang menyimpan, iaitu dia tidak mau kenal diri dia, tak mau kenal Allah, maka ada tembelang dalam diri dia, iaitu akuan diri, dia biarkan. Lagi dia biarkan, lagi busuk, lagi busuk, lagi busuk. Dia bawa ke mana pergi. Jadi Allah SWT bagi tahu, keluarkan dulu. Keluarkan dulu dalam lobok dirimu, keakuan dirimu tadi tu najis. Macam mana Allah nak sucikan rumah kau tu tadi. Kalau kau sendiri tak mau, keluarkan bila akuan diri kau. Bila kau dah buang akuan diri, Allah lah yang akan bersihkan. Tak ada dalam lubuk hati kau, melainkan ingatan kau betul-betul asyik kepada Allah hingga hilang akuan diri. Bagaimana kita nak? Kita nampak, minta maaf, kita mengamalkan Al-Quran, kita kata kita mengamalkan hadis, tapi sebenarnya cara mengamalkan tu kita tidak faham. Sebabnya kita tak kenal Allah. Dan kita tak kenal Allah tadi, kita nak terus kenal Allah tak boleh. Nabi bagi tahu kena jumpa pewarisku, iaitu mursyid yang arif bila pembimbing rohani. Ini masalah, jangan kau jumpa guru lain. Masalahnya kau jumpa balik-balik guru itu juga. Maka tu kau seolah-olah dah putus asa ke tak jumpa. Sebenarnya engkau Allah dah bagi. Allah bagi tahu engkau menyebutnya tiap-tiap hari. Yang dikatakan tadi apa tu? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang kau minta kepada Allah tu, jalan yang lurus tu, adakah Allah tu tak bagi? Allah bagi jalan yang lurus. Tapi engkau tidak memahami jalan yang lurus tu. Kau ingat kau beramal banyak, kau berpuasa, kau bersedekah, kau buat haji tiap-tiap tahun, kau buat umrah tiap-tiap bulan, kau bersedekah, kau infak. Kau ingat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah saya cakap tak boleh buat, tapi itu bukan
Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar tu engkau membuang akuan diri engkau. Tak ada rasa akuan diri engkau, baru engkau buat tu semua, tu jalan yang lurus. Bukan tak bagi buat, tapi buangkan dulu. Bila engkau tak buangkan akuan diri engkau, engkau mengatakan engkau yang solat, engkau yang melakukan haji tiap-tiap tahun, engkau yang melakukan umrah tiap-tiap bulan, engkau bersedekah, kau infak, engkau buat masjid, engkau rasa engkau tu tadi adalah, itu makna menunjukkan engkau tak faham ihdinas siratal mustaqim. Engkau tidak tadabbur. Engkau hanya sebut saja, minta jalan yang lurus, tapi engkau tak kenal jalan yang lurus tu. Jadi nak mengenal jalan yang lurus tu menjumpai yang Rasulullah bagi tahu, al ulama warasatul anbiya ataupun mursyidah, iaitu yang arif billah. Jangan cari lain-lain dulu. Sebab kita dah terlampau banyak kumpulkan iaitu ilmu yang maknanya yang berbentuk yang dikatakan batang kayu ataupun kayu-kayu ibaratnya, ataupun senjata-senjata ilmu tu. Macam-macam senjata kau ada, ilmu macam-macam, tapi bila time jadi perang dia kau tak tahu nak guna mana. Sebab engkau hanya tahu simpan senjata kau tak belajar macam mana nak gunakan. Ibarat tu ilmu orang-orang sekarang ni, begitulah kebanyakan. Bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak tahu. Walaupun senapang tu dia tak tahu nak tembak. Dia kata aku simpan je lah ilmu ni. Cara nak beramal apa? Kita tak jumpa orang yang biasa menggunakan senjata amal tu. Kita hanya menyimpan. Jumpa orang ni simpan. Banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak. Itu tadi. Lepas tu kita berlaga-laga lawan. Aku lebih pandai. Kau ni tak boleh. Kau ni puak ni. Kita ajak pecah belah dalam agama. Kita rasa kita pandai. Kita rasa kita buat sesuatu tu kita yang berbuat. Itu maka jadilah nama kita nak dinaikkan. Dalam kita beragama, kita nak nama kita naik. Kita kalau betul-betul dengan Allah, tak payah nama kita dinaikkan. Allah dah berjanji, Allah akan naikkan namamu bila engkau betul mengesahkan Allah, buang akuan diri. Tak payah nak suruh orang naikkan nama engkau. Nak melobi sana, melobi sini, tak payah. Kau buat betul-betul lillahi ta'ala, Allah akan kata nanti apa? Warrafa'na laka zik, akan muliakan sebutan-sebutan apa yang kau sebut. Orang akan sebut-sebut. Imam Ghazali dah berapa ratus tahun dah. Tetap seolah-olah orang mengamalkan lagi kitab Ihya Ulumuddin dia, seolah-olah dia masih hidup. Betul? Nampak? Itu menunjukkan Allah warrafa'na laka zikrak. Sebab dia kenal Allah SWT, dia kenal diri dia. Jadi dia buat betul-betul Allah, bukan diri dia. Maka Allah akan naikkan nama sebutan dia walau dah 700 tahun. Kita pergi ziarah makam wali Sultanul Arifin Said Ismail di Pulau Besar baru-baru ni. Beratus tahun dah, hampir 700 tahun kuburan dia. Tapi masih orang datang untuk membacakan ayat-ayat suci Allah. Perhubungan seolah-olah masih ada. Sebab apa? Sebab Allah memberikan segenggam kekuasaan kepadanya. Kerana dia ahli Allah, ahli mengesahkan Allah SWT. Allah sentiasa naikkan walau dah 700 tahun, Allah naikkan nama dia, masih orang pergi. Yang tak Islam pun datang juga. Datang di sana, kita ingat apa ni tak Islam. Tapi bila dia datang tu, lat berapa bulan Allah bagi hidayah masuk Islam. Hebat kata hebat dia. Tak ada di sisi kita, tapi namanya dihidupkan Allah. Dinaikkan nama dia. Walaupun kita tak nampak, tapi Allah naikkan nama dia, suruh pergi kat makam dia. Siapa yang suruh tu? Allah SWT. Allah suruh duduk dengan bersama orang-orang yang mengingati Allah pagi, petang, siang, malam 24 jam. Tu Sultanul Arifin Said Ismail. Mudah-mudahan dengan kita ziarah tu, kita mengikuti jejak langkah mereka. Arifin billah, untunglah kita. Kalau orang tak faham tadi, ni kau panggil wali Allah kan? Dia tak faham. Dia ingat kita ni tak belajar tauhid dulu. Kita terus je menghadap dengan... Kita belajar tauhid dulu. Ngesahkan Allah, kita pergi di mana pun juga 24 jam. Jadi kita duduk kat mana makam wali? Kita duduk dalam gereja ke? Tetap kita mengesahkan Allah. Ini yang menjadi masalah. Orang tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak tahu nak mengesahkan Allah 24 jam. Itu kalau pergi mana pun syirik juga. Dia tak pergi mana-mana pun syirik juga. Pasal dalam diri dia ada akuan diri. Jadi kita ni beruntung dipilih oleh Allah SWT. Satu kurniaan Allah yang sangat besar pada diri kita adalah bila Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita.
dan kita terus tidak jahil kepada Allah. Apa tanda tidak jahil pada Allah? Kita bertambah lama, bertambah kita nak ngesahkan Allah, nak buang akuan diri kita. Jadi bercahaya diri kita, bercahaya lagi. Seperti Nur Muhammad, bercahaya lagi. Hidupnya cahaya Nur Muhammad itu sebab dalaman Nur Muhammad tu ada nur zat Allah Ta'ala. Jadi nur zat Allah Ta'ala yang menyuluh Nur Muhammad tu lagi bercahaya. Lagi diesakan Allah, lagi bercahaya. Sampai menyuluh, memberikan sejauh-jauh mana pancaran rahmatan lil alamin. Cahaya tu dapat kepada orang yang Islam ke tak Islam ke akan dapat cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila dapat mengaji ni, Allah yang beri kurniaan kepada kita dapat kenal Allah, Allah leburkan kita, kita pun duduk makam tu juga. Kita nak juga seperti mana Rasulullah, seperti mana Nabi Khidir alaihissalam, seperti mana Nabi-Nabi, para wali Allah, mereka ni dah makam dia adalah memberi. Sebab Allah dah cabut jazbah diri dia, maka Allah kurniakan dia segenggam kekuasaan untuk dapat mengajak manusia, menyuluh untuk mengajak dapatkan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah bagi dia kita special kerja. Tak ada pekerjaan yang lebih special. Satu dunia ni tak boleh kalahkan pekerjaan yang bila Allah tu bagi pada kita. Dan Allah akan bagi bila kita dah sampai waktunya, bila Allah dah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita tidak ada, maka Allah akan bagi yang dikatakan tadi ru'ya bil haqq. Ru'ya bil haqq ni kebenaran yang di sisi Allah, yang kita buat kerja Allah untuk memberikan, kalau Nabi syafaat, kalau kita bagikan tadi baraknah. Untung kita ya. Itu tadi kita di dunia lagi, Allah dah memberikan kurniaan kepada kita, iaitu inna fatahna laka fathan mubina. Seperti mana Nabi Muhammad SAW, para Nabi, para wali-wali Allah, mursyid yang alimillah, dia dah mendapatkan dulu janji Allah, iaitu seperti Rasulullah SAW, mana Allah bagi tahu, sesungguhnya aku beri kemenangan yang nyata di dunia lagi. Apa tandanya? Kita buat kerja Allah Ta'ala, mengajakkan manusia, dan diri kita sendiri mengajak nombor satu kan, ilahun wahid. Jadi ini kalau dia tu pangkat dia agung kat dunia ni, pangkat dia kaya macam Bill Gates, itu semua di bawah kita sebenarnya. Sebenarnya kita yang kesian tengok dia. Sebab dia tak dapat apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat dari sisi Allah lah dunia itu, makna itu yang paling tinggi, mana kita yang akan memberi kepada dia. Bukan kita meminta kepada dia. Jadi makam kita lagi kesian tengok dia, walaupun pandangan dia lain pada kita, tapi kita yang melihat dia dengan penuh kesian, kerana dia tertipu dengan dunia yang hanya Allah Ta'ala sejak ciptakan. Allah pandang dunia ni tidak lain hanya sebutir pasir di tepi pantai. Dia rasa dia tu dah dapat dunia seisinya, dapat sebutir pasir je, dia rasa dia dah berjaya, dia kata. Padahal kita kesian dia tu masih tertipu. Jadi kita jangan sampai biarkan dia tertipu. Kita perlu tarik mereka berdoa agar dapat baraknah, dapat keberkatan hingga dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat yang paling kita nak selamatkan mereka. Sebab kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak selamatkan yang lain juga. Ini anugerah yang Allah bagi pada kita. Beruntung kita. Di dunia lagi kita diizinkan Allah jadi penyelamat, penolong-penolong yang Allah Ta'ala lantik. Untung kita dapat gelaran tu. Bukan kita ni hebat, tapi Allah dengan rahmatnya anugerahkan kepada kita. Kita nampak apa pun semua sekeliling kita yang ada pada kita sekadar di luar saja. Betul? Yang nak kita rasa di dalam tu adalah dia. Nanti kita bersedia apa pun dicabut di keliling kita, semasuklah diri kita dicabut, kita bersedia asalkan ada Allah. Diri kita pun bukan hak milik kita, hak milik Allah. Kita bersedia dah Allah nak ambil balik anak, cucu, isteri, suami, apa pun kebendaan, apa pun darjat kedudukan yang kita dah dipanggil manusia, itu semua kecil, tak masuk dalam hati kita. Alhamdulillah, kita telah mendapat kejayaan. Allah telah mengurniakan kepada kita anugerah. Dia selamatkan kita. Bukan kita hebat. Allah dah selamatkan
kita beruntungnya kita. Pada keliling kalau kita perhati, patutnya kita ni tak layak, lebih layak orang lain lagi. Tapi Allah pilih kita. Bukan sebab apa. Tapi Allah tu sayang rahmat Allah. Kita bersyukurlah kita. Selalulah kita merasakan Allah aja. Kerana Allah dah bagi kita terlalu besar kurniaan dia. Iaitu kita rasakan Allah. Itu kurniaan yang paling besar. Bila kita dah dapat kemanisan tu, kita tak nampak lagi ada yang lebih nikmat daripada itu. Itu tandanya orang berjaya mengenal diri, mengenal Allah, dan Allah mengurniakan itu tadi. Hasbunallah wa ni'mal, cukup dah Allah dah. Kita dah tak ada otak kita fikir nak tu nak di serabut ni. Tak cukup-cukup pani ni. Gunung emas pun tak cukup juga, nak lagi nak. Kedudukan apa nak lagi. Jadi kita tak berlumba ke situ dah. Kita dah tenang dah, mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dah redha dah dengan Allah, cukup dah. Allah bagi kita rasa begitu, ya Allah. Yang lain ni sekadarnya, kita tak masuk dalam sekadarnya aja. Yang dalam kita Allah dah bagi betul-betul dengan, itulah maknanya beruntungnya orang yang bila dia duduk belajar ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Untungnya tadi. Maka itu Nabi diutus bagi tahu ni dulu. Bagi kenal Allah, kenal diri dulu. Allah, Rasulullah ajarkan ni dulu. Sebab Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad SAW ni kenal Allah dulu. Maka tu Rasulullah kata, aku mengenal Allah dari Tuhanku. Daripada Allah. Sahabat tanya, bagaimana pula kami nak kenal? Engkau tu tak apalah Rasulullah, kami. Jadi kau harus ikut aku. Aku sebagai guru untuk bawa kamu kenal kepada Allah. Nanti bila aku dah bawa, Allah dah perkenalkan diri kau, kau dah faham. Sebenarnya kau bukan belajar dengan aku, tapi kau belajar dengan Allah. Nampak tu. Begitu juga dengan saya. Nanti bila dah belajar, dah dapat. Mana kalian dah dapat, mana sebenarnya bukan belajar dengan saya. Tapi dengan Allah lah. Saya tak nak larikan tajuk. Tetap juga disebut dari Allah, bukan daripada saya. Saya tak ada kena mengena langsung. Tak ada nama saya, tak ada diri saya. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul-betul aslinya, yang dapat diambil daripada ilmu sejati yang asli daripada Rasulullah, dan Rasulullah mengambil daripada Allah SWT. Jibril dia datang menurunkan tapi Rasulullah belajar kenal Allah daripada Allah langsung, bukan daripada Jibril. Jangan salah faham. Jibril itu membawa wahyu yang Allah tak. Tapi kenal Allah tu tadi harus dengan Allah, ataupun Rasulullah kata mesti berguru, iaitu mursyid. Tak boleh kita ambil wahyu jenis itu tak sampai. Itu hanya untuk luaran. Tapi yang betul-betul Nabi itu dulu dia kenal Allah dulu. Sebab Nabi SAW bila wafat ayahanda tercintanya Abdullah kan. Kemudian dia umur 7 tahun ke 8 tahun. Ibunda dia tercinta Siti Aminah, yang dimuliakan oleh Allah tu tadi wafat. Jadi berlumba-lumba bidadari, malaikat, semua berlumba-lumba. Aku nak jaga. Aku nak didik Rasulullah. Aku nak, pasal dia anak yatim piatu kan. Masing-masing di langit yang suci-suci. Nabi-nabi apa pun nak jaga, minta izin ya Allah. Allah Ta'ala kata, hanya Muhammad tu aku aja yang boleh didik jaga dia. Jadi Nabi Muhammad SAW special. Allah yang didik akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung dapat Nabi Muhammad, Nabi kita, yang kita syahadat taini itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang betul-betul kenal Allah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantara. Jadi kita beruntung dapat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa memberikan syafaat kepada kita untuk kita dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa lagi yang kita nak? Bila Allah dah bukakan, kita dah tak nak yang lain. Melainkan kita nak selalu yang rasa diri kita adalah Allah, hingga lupa akuan diri kita. Itulah sebenar-benar nikmat yang tidak dapat kita nak ucapkan. Sebab nikmat dengan Allah ni makna 1000 kali ganda lebih nikmat daripada duduk di syurga. Syurga tu nikmat dia tak dapat nak ceritakan. Tapi dengan pemilik dia, tak henti-henti kita berada dalam keadaan nikmat, asyik, mabuk kita dengan Allah. Tak nampak lain dah. Allah. Ya Allah, mana pergi pun kita siang, malam, pagi, petang, Allah aja. Kita bahagia dengan
Allah SWT dah. Itu orang yang telah di dunia lagi dibagi keuntungan oleh Allah, kemenangan oleh Allah. Itu share tu tentera Hamas, tentera yang daripada dulu sejak diperintah oleh Yahudi Zionis tu. Dia rebut tanah orang Islam, dia rebut sikit demi sikit. Mula-mula tentera Islam tu tadi adalah tentera-tentera mujahidin yang mengamankan, yang berlawan dengan Israel Yahudi Yahudi tadi Zionis tu. Ketua dia lagi ada Syekh Yasin tu tadi. Sebelum Syekh Yasin lagi tu, mana yang dah kena bom mati tu tadi. Dia kata Dia kata kami tidak risau tentang diri kami. Kami risaukan kalian. Kalian masih lagi berada di dalam akuarium ataupun berada dalam jajahan Yahudi Zionis. Kita ingat kita doa menangis-nangis. Rintihan kita kesian dengan orang Palestin kena bom apa semua daripada dulu. Rupanya mereka yang ada di sana dah rasa aman sebab dirinya sentiasa berada dalam keamanan Allah dan bersedia mati syahid. Anak dia 3 orang mati kecil-kecil lagi, dia bergembira. Ya Allah, anak aku mati syahid umur 8 tahun. Ya Allah. Ada gembira mak dia tadi. Sebab mereka tu dah didedahkan, dah bagi faham. Rasulullah kata pada akhir zaman sebaik-baik manusia ada yang manusia yang berada di Palestin. Jadi kalau kita doakan dia, terbaliklah kita tak faham. Nabi kata tu terbaik manusia di Palestin. Jiwa dia jiwa mengesahkan Allah dan nak mati syahid, berjuang. Kita berjuang apa? Berjuang selamatkan harta kita, berjuang keakuan diri kita. Lepas tu kita nak doakan dia. Allah Ta'ala kata kau sedarlah diri kau. Bukan dia tak bagi doa. Itu tentera yang dulu Hamas yang betul mujahidin. Dia cakap kami tak risaukan, jangan risau kami. Dia kata, baik. Kita ni doakan dia, hantar duit. Dia kata jangan risau kami risau kamu. Kamu berada dalam sistem Yahudi sejak lahir lagi. Dia tu nampak kita ni yang kena bom teruknya kita. Mati kita ni mati katak. Dia tu mati syahid, dia bersedia dah. Kita ni tadi renungkan dalam diri kita. Allah Ta'ala kata tengok dalam diri engkau. Engkau nak doakan orang sakit, engkau sendiri sakit. Padahal dia tu tak sakit. Dia tu dah sentiasa dengan Allah dah. Sebab bom bila-bila boleh membunuh dia. Jadi dia hanya rasa dengan Allah je. Jadi bom tu tak dapat membunuh dia tanpa izin Allah. Dalam terbunuh sekalipun aku mati syahid. Aku nak membela Palestin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nabi-nabi, semua para rasul semua ada di situ. Sebab tanah tu tanah yang maknanya Rasulullah kata pada akhir zaman itu yang terbaik manusianya di situ. Jadi hati kita perlu faham bila kita kenal diri, kenal Allah. Palestin tu adalah maknanya akal kita. Palestin ni adalah akal kita. Akal kita kena setting. Settingkan mengesahkan Allah, baru kita faham. Baru kita faham. Maknanya kita boleh berjuang sama dengan dia orang. Walaupun kita ni jauh, tapi kita tetap boleh berjuang dengan mereka. Sebab kita sama kefahaman. Dia mengesahkan Allah hidup dia, bersedia mati syahid, kita pun sama juga. Bila ada ilmu mengenal diri mengenal Allah, kita pun nak mati syahid dan juga nak sentiasa mengesahkan Allah, bersedia apa peperangan pun kita sanggup hadapi sebab kita dah faham dah. Jadi jauh semana tetap hati kita bersama dengan mereka selagi dia berjuang kerana Allah SWT, mati syahid kerana Allah. Supaya juga kita dah bagi fahaman mengenal diri, mengenal Allah. Diri kita pun begitu juga. Kita dah berperang semua dengan perang hawa nafsu yang berat. Kita dah dapat hadapi semua. Kita dah dapat maknanya melangkahi mana-mana Allah dah bagi lihat kita. Maknanya melangkahi yang utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Melangkahi macam Nabi Khidir alaihissalam, ilmunya melangkahi. Dan dia kata kepada Nabi Musa, macam mana engkau nak ikut aku sedangkan engkau tidak tahu apa melangkahi ke depan tu, engkau tak tahu. Macam mana engkau nak dapat ikut aku? Nabi Khidir cakap dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa nak belajar, nak ikut. Nabi Khidir tahu dan kau tak mampu ikut aku. Tapi tak apalah, aku pesan apa yang aku buat. Jangan engkau bangkah. Jangan engkau bangkang.
Maknanya Nabi dia tetap juga bagi ikut. Padahal dia tahu Nabi Musa tak mampu. Tapi Allah yang dah suruh, dia bawakan juga, dia pesan lagi. Jadi beginilah bila kita duduk jadi ahli Allah, bukan semua orang boleh faham kita. Sebab apa? Mereka yang nak ikut kita ni, hatinya masih ada lagi pada dunia. Tu pasal lah dia tak boleh. Hatinya masih lagi ada akuan diri. Maka dia tak boleh ikut Nabi dia. Dia tak boleh ikut perjalanan kita. Dia tak boleh ikut perjalanan Rasulullah. Kerana akuan dirinya masih ada. Jadi kita tak boleh bersama dengan Rasulullah SAW. Allah, maknanya Allah lah nombor satu. Kemudian Rasulullah dan juga Nabi dia dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita tak boleh bersama dengan mereka selagi kita ada akuan diri. Tapi bila dah dibuang, kita tetap walau jauh macam mana, walau Rasulullah telah wafat, kita tetap bersama. Tu untungnya tadi kita. Untungnya kita, sebab Allah yang bagi tahu, bukan saya. Bukan saya pandai-pandai. Ada ayat Qurannya tadi. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidahu alal kufar. Orang yang setegas membuang kufar, iaitu hawa nafsu, akuan dirinya, dia tegas buang. Maka dia ini adalah orang yang bersama dengan Rasulullah. Wallazina ma'ahu asidah. Bersama dengan Rasulullah tu adalah orang yang dah buang akuan dirinya. Itu janji jalan surah Al-Fat. Yang kata pula saya ni siaja mereka-reka pula. Nabi Muhammad tu dah lama wafat, dia pula bersama dengan saya. Itu wafatnya tu dari segi zahiriah. Ingat tak ketika Rasulullah wafat mula-mula dulu, Sayyidina Umar kata apa kepada masyarakat? Siapa yang bilang Nabi Muhammad telah wafat, aku pancung dengan pedang. Kerana dia tahu Muhammad tidak akan mati. Macam kuburnya dia jasad, tapi dirinya tu masih lagi berfungsi memberikan syafaat. Kerana Nabi bagi tahu hidupku, matiku sentiasa memberi syafaat. Itu maksudnya Rasulullah sentiasa ada pada diri kita. Walaupun jasadnya dah berada di Madinah, tapi sebenarnya Allah SWT telah memberikan peringatan bahawa dia itu sentiasa, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW bila kita buangkan akuan diri kita. Tegas asidah walal kufar. Jadi beruntung kita dipecahkan, dikupaskan, diberi faham di sisi Allah. Seperti mana para Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi lain, Rasulullah dibagi faham Allah Ta'ala tu dari sisi Allah. Maka itu dia kata, fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Hikmah baru ilmu. Hikmah dia apa? Kita dapat terus daripada Allah. Hikmah baru ilmu. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra. Semuanya akan ikut. Gunung-gunung, burung-burung, roh-roh semua akan ikut bersama kita berzikir, memuji, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah dibagi faham oleh Allah, semua akan ikut kita. Golongan-golongan yang memuji kepada Allah, baik binatang, baik roh-roh, apa saja pun akan bersama kita untuk berzikir bersama-sama dengan kita. Jadi alhamdulillah pada pagi yang mulia ni kita berada di bukan puncak Gunung Ledang, tapi kaki gunung. Tapi sungguh pun kaki gunung, hala dia, line dia tu, dia punya jalur tetap kepada puncak. Jadi apa nama puncak tu? Puncak tu adalah tak lain gua ataupun tempat menyepi, tempat berkhalwat, tempat betul-betul nakkan kepada Allah SWT. Jadi kita duduk sini tempat yang suci, nakkan Allah Ta'ala. Seperti mana Nabi Musa, Rasulullah pergi ke tempat tinggi gua untuk berkhalwat, untuk mencari, nakkan betul-betul tambahan. Dan apabila Allah dah bagi kemanisan dengan Allah, Allah tambahkan lagi. Makin best hidup kita, mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Jadi beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal banyak lagi manusia-manusia yang layak, tapi kita ni dipilih sangat besar, di mana kita dapat mendengar ataupun merasai betul-betul kenikmatan, iaitu mendengar ayat-ayat, cerita-cerita tentang kebesaran Allah. Kita pun berasa dah. Tu tanda-tanda kekasih Allah tu. Allah Ta'ala kata bila dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman.
Aku bersumpah tanda-tanda orang tu kekasih aku. Bila diceritakan tentang aku, kebesaran, keagungan, keesaanku, aku aja yang ada. Bertambah rasa nikmat, syok, best. Dia tak ngantuk. Dia bertambah best. Mana orang ni adalah kekasih aku, kata Allah. Ini Allah berjanji, bukan saya. Allah kata, innamal mu'minuna allazina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Bila disebutkan nama Allah, bergetar, takut dan rindu kepada Allah. Asyik kepada Allah, lagi disebut nama Allah, lagi rindu, lagi asyik, lagi takut, tak mau ada keakuan diri. Lepas tu dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau. Mereka ni kekasih aku, para rasul, para nabi, para mursyid, arifin billah, para wali Allah, dibacakan ayat-ayat, cerita-cerita, kisah-kisah tentang keesaan aku di langit dan di bumi, apa pun bertambah mereka rasa dapat nikmat kemanisan. Zadathum imanau. Lagi mereka beriman, lagi yakin, aku yakin, sampai kamalul yakin dah. 24 jam dirasakan Allah aja. Itu tanda-tanda kekasih Allah. Jadi ada buktinya Allah kurniakan kepada kita, kita tengok dalam diri kita. Bertambah lagi tak rasa kenikmatan kita dengan Allah. Lagi kita tak nak bersunyi-sunyi, kita nak selalu dengan Allah hingga hilang akuan diri kita. Ini yang manis, tiada pahit. Ya, saya rasa cukup sampai dulu. Untuk kita minta lain-lain teman kita, saudara-saudara kita untuk menambahkan lagi ataupun ada pertukaran, ada pertanyaan, insya-Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul hari pagi Jumaat Sayyidul Ayyam. Kita bersama-sama Allah Taala memperjalankan kita supaya kita mendengarkan yang dikatakan kalimah-kalimah agung, kalimah-kalimah sakti yang kita bawa dalam kehidupan harian kita ini. Kalau kita tak belajar, memang kita tak sedar bahawa kita membawa dalam kehidupan harian kita. Tapi kita bila kita tidak meyakini, kita nak bawa macam mana. Jadi alhamdulillah kita ni dah diberi keyakinan, kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bagi kita faham sampai kita tak faham. Maknanya bukannya tak faham langsung, tapi Allah Ta'ala bagi kefahaman dan kita dah lakan benda tu, kefahaman tu. Bukan kita dah. Dia yang memberi kita faham. Dia yang memberi faham, bukan kita faham atas ilmu tu. Tapi Allah Ta'ala memberikan ini, katakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba. Kesucian tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Pasti masuk. Allah Ta'ala bagi hakul yakin wa kamalul yakin. Bawa masuk yang dikatakan kefahaman di sisi Allah. Kita tak rasa itu bukan aku punya kefahaman, itulah kefahaman daripada engkau Al-Hafiz tu, yang mempunyai ilmu, yang maha pemelihara semua tu engkau ya Allah, bukan aku. Itu dikatakan kehidupan kita ni sentiasa berkehidupan. Kehidupan tu maknanya itulah kehidupan dia lah yang esa tu. Kehidupan keesaan itulah yang sebenarnya yang dapat kita yang dikatakan Allah Ta'ala bawa setiap penceritaan kita ni. Kalau kita bercerita ni, Allah Ta'ala bawa tu dia. Allah Ta'ala bawa macam mana? Bukan yang dikatakan kita dah kan tadi yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apabila dilakan 7 tu, pasti perjalanan kita yang kita bercakap ni Allah Ta'ala akan bawa. Tu dia bawa ke mana tu? Kita pun tak tahu. Dah semua. Dia bawa. Kan kesucian tu namanya. Tak ada lagi merasai kepemilikan, keakuan diri. Tak ada. Itu yang nikmat tu, yang kesucian tu akan masuk kepada rohaniah. Rohaniah yang mendengar dan sebagainya, yang kita kadang-kadang kita senyap je, tapi pancaran nur cahaya Allah tu, yang nur cahaya Allah tadi tu akan masuk ke rohaniah, yang lalu bersalam dan sebagainya kan. Itu dia. Bukan kita kata kita hebat, kita bukan kita yang beri barakah, tapi itulah. Dah tak ada lagi kepemilikan, dia akan mendapat, dia kata barakna. Jadi itu saja dia ringkasan penceritaan pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari yang mulia hari ini kita dapat lagi mendengar ilmu daripada Syekh Aziz. Dan itu tak ada lain, membaikkan diri saya, ingatkan diri sajalah untuk betulkan setting, iaitu setting minda hanya Allah saja yang syukur pada nikmat
yang Allah berikan terutamanya nikmat hidup. Nikmat hidup dan diperlukan setting supaya kita sentiasa ingat Allah dan kita usaha untuk membaiki apa yang kita lakukan. Hanya Allah saja yang kita ingat dan dapat keredaan Allah. Saya berazam dan saya hendakkan ini berlaku pada saya dan saya minta doakan sama-sama kita ke arah ini. Syekh itu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya mewakili Jemaah Negeri Perlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Melaka yang telah merancang program ini, dan tak bukan semuanya adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majlis ini juga berjalan dengan alhamdulillah berjalan dengan sempurna selama 3 hari 2 malam. Jadi syukur alhamdulillah dengan majlis seperti ini saya panggil boleh dikatakan sebagai kem pemantapan akidah rohani. Jadi sebab itulah kita perlukan seorang guru mursyid yang boleh membimbing hati kita, membawa kepada cara-cara menceritakan cara untuk bagaimana untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Semoga majlis-majlis seperti ini dapat diteruskan lagi di suatu masa dan kita dapat berkumpul dari semua negeri lah, Kelantan, Bacok, dari mana tu? Semua negeri untuk saling kenal mengenali dan bertambah lagi kasih sayang dan ukhuwah kita. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tadi semuanya daripada khatir Rabbani, lintasan-lintasan daripada Allah, langsung daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat suci yang mana tidak ada yang lain yang mereka saudara-saudari kita ucapkan, melainkan sama-sama nak mengajak kita untuk menomorsatukan Allah, mengesakan Allah. Itulah perkataan yang Allah bagi tahu, tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan perkataan ajakkan supaya kita dapat kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak nak menambahkan banyak lagi pasal ni kuliah doha kan. Dia ni pendek lah kuliah doha ni. Macam sebab apa? Dia bukan kuliah perdana. Dia hanya kuliah doha. Jadi kita tak payahlah kenakan pada dia punya sebutan tu. Kuliah doha pendek. Jadi kuliah perdana panjang. Kuliah yang bagi panjang agung. Tak berhenti. Dari semua tu tadi tidak lain, semuanya benar-benar melainkan kita tidak ada lain melainkan dia, cerita dia, kisah-kisah dia aja. Kita maknanya dah nampak sekalian alam ni bayang-bayang yang nak menyatakan Tuhan punya bayang-bayang. Tuhan punya bayang-bayang tu satu. Jadi bayang-bayang tu banyaklah sekian alam ni. Jadi Tuhan punya bayang-bayang tu satu. Tujuan terzahirnya bayang-bayang yang kita nampak ni sebenarnya adalah bayang-bayang tu sendiri sebenarnya menyatakan Allah yang Esa Tunggal, tiada dua. Tak ada kita merasa memiliki apa, melainkan kita ni lah milik Allah. Itu nyata jelas. Maknanya kita telah mendapatkan anugerah yang di sisi Allah seperti mana dianugerahi kepada Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi, para wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi, semuanya dapatkan ni. Mursyid-mursyid arif pembilah, maka kita juga dikurniakan oleh Allah. Apa tandanya? Dalam diri kita bahagia, rasakan Allah tak ada diri kita. Itu kita nombor satu, kita jaga istiqamah di situ. Buat kata Sayyidina Abu Bakar, istiqamah yang
paling nombor satu adalah menjaga jangan ada akuan diri. Menjaga rasakan Allah je, ingat hilang namanya, tak ada dia. Itu istiqamah yang berterusan di situ dijaga. Insya-Allah saya sampai cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kepada pendengar-pendengar YouTube semua ada dalam menyampaikan ada kesalahan, ada akuan diri. Saya minta maaf banyak-banyak. Itu semua saya tak tahu. Ini semua adalah anugerah-anugerah Allah. Bukan ada pun niat yang lain. Bukan nak upah, nak ganjaran, nakkan pengaruh. Tak ada. Semata-mata nakkan siapa aja yang dengar dalam YouTube, siapa pun yang hadir, supaya dapat memiliki Allah. Sebenarnya kita ni sebenarnya tak memiliki apa-apa. Jangan kita rasa kita memiliki apa, melainkan kita ini adalah milik Allah dan kita tak punya apa-apa. Yang ada hanya Allah. Nak sampai ke situ nanti, alhamdulillah. Inilah hala tujuan yang mana kita akan merasa gembira. Allah, Rasul dan orang-orang berjuang di jalan Allah, para sahabat, wali-wali Allah, arifin billah, semua dia nak kita ni dapatkan Allah. Lega dia. Dia tak nak kita. Dia betul-betul nak ikhlas tolong kita. Nak supaya kita dapat Allah. Hanya dapat Allah aja yang kita dijamin selamat oleh Allah. Selain daripada itu, belum tentulah lagi. Malahan banyak rintangannya. Jadi bila kita selalu rasakan dia ajalah yang hadap setiap masa-masa ke depan, dan sebelum ni juga, dia juga, maka selamatlah kita. Kalau kita yang hadapi sesaat ke depan, gagal kita. Jadi settingkan dalam kita punya, setelah Allah dah bagi kefahaman, bukan berunsur perkataan, tapi sebenarnya nur tu masuk menjelaskan. Jadi nur bila dah suluh masuk ke dalam diri kita, maka akan melekat, maka akan tersuluh jelas, nyata. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wal asri innal insana illa alladzina amanu. Salihan.